Assalamualaikum. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Tengok awal-awal sudah diganggu ya. So jika ada gangguan jangan ke mana-mana, tunggu sehingga gangguan itu habis. Share ramai-ramai ya. Jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai ya. Saya dimaklumkan ada pihak juga cuba share sekarang, itu pun sudah jadi masalah. Tapi tak apalah, kalau boleh share. Dan sertai Telegram saya dan juga share Telegram saya bersama rakan-rakan anda, iaitu Telegram Regi Jesse Ritauddin. Baik, saya diminta ulas dakwaan berlaku kronisma di dalam kerajaan ini. Okey, terima kasih, jelas ya. So saya diminta ulas dakwaan berlaku kronisma di dalam kerajaan ini melibatkan seorang yang dikaitkan dengan Perdana Menteri atau bekas setiausaha politik ke apa. Okey, saya tidak hendak masuk siapa dimaksudkan, siapa orangnya, dia ni bekas setiausaha politik ke tidak ke, siapa itu saya tak nak masuk. Itu anda boleh rujuk kepada pihak-pihak lain. Saya tidak hendak masuk. Tetapi untuk jawab soalan adakah kronisma subur, memang saya lihat subur kronisma dan nepotisma di bawah pentadbiran ini amat subur. Dan ia dari awal-awal lagi di mana kerajaan ini Anwar yang bertegas selama bertahun-tahun nak hapuskan kronisma, nepotisma dan sebagainya. Tiba-tiba anak dia menjadi penasihat ya, dalam hal-hal kewangan. Dan apabila ianya menjadi isu, apabila kerajaan tidak boleh tahan, tiba-tiba anak dia masuk dalam satu jawatan kuasa yang menjadi penasihat, itu tidak mengubah apa-apa. Kemudian dakwanya anak dia tidak menerima apa-apa gaji. Itu saya dah jelaskan bila perkara ni berlaku lebih setahun lepas. Itu tidak membawa sebarang makna kerana pokoknya ialah nepotisme melibatkan ahli keluarga dengan menggunakan jawatan anda. Contohnya Perdana Menteri ke Menteri Kewangan ke Menteri ini ke Menteri itu ke, melibatkan ahli keluarga, maka anda telah memberi satu tempat menggunakan kedudukan anda kepada ahli keluarga anda yang telah sebenarnya menghalang orang lain yang berkelayakan untuk memegang jawatan itu. Dan jangan lupa ahli keluarga anda, gaji ke tak ada gaji ya, dia mendapat manfaat apabila melakukan kerja-kerja rasmi kerajaan dengan menggunakan kemudahan kerajaan, kaki tangan kerajaan, tinggal di tempat yang dibiayai oleh kerajaan dan sebagainya. Okey. Dan kemudian pula timbul desas-desus sebenarnya anak Anwar menerima sejumlah tertentu ya, yang sehingga kini saya lihat di media sosial masih berlega, tetapi ianya tidak mampu ditangkis. So benar atau tidak, itu saya lepaskan kepada pihak-pihak berkaitan. Seterusnya, Anwar telah memberi lampu hijau kepada menteri-menteri untuk melibatkan ahli keluarga, tapi syaratnya tanpa gaji. Saya dah jelaskan ia tidak membawa sebarang makna. Pokoknya nepotisme telah dihalalkan. So inilah pentadbirannya secara terbuka, halalkan nepotisme, yang totally berbeza daripada perjuangan selama ini, iaitu nak hapuskan nepotisme. Dan kalau kita lihat penglibatan MP-MP wakil rakyat, ahli-ahli politik dalam GLC atau badan berkanun dan sebagainya, ianya memang berleluasa dan tidak sepadan dengan janji-janji sebelum pilihan raya. So anyway, semua tu berlaku. Dan sekarang kita masuk kronisma, kenalan rapat dan sebagainya. Okey, jika ada kenalan rapat, tak kiralah Perdana Menteri ke Menteri ke siapa-siapa ke ya. Kemudian selepas pilihan raya, apabila orang berkenaan mendapat jawatan Perdana Menteri, Menteri atau apa-apa, kemudian orang yang rapat dengan dia, yang sebelum pilihan raya mungkin setiausaha politik ke apa jua jawatan ke, tak kira lah.
Kemudian tiba-tiba walaupun dia tidak memegang jawatan itu, walaupun dia bukannya lagi pembantu kepada menteri atau perdana menteri atau orang berkenaan, tetapi selepas seseorang tu menjawat jawatan perdana menteri, orang yang rapat dengan dia tiba-tiba dapat lantikkan dalam pelbagai agensi ke, syarikat ke, GLC ke. Itu sebenarnya sudah menimbulkan tanda soal, tetapi masih belum mencurigakan. Ianya akan menjadi mencurigakan sekiranya, contoh, saya beri satu contoh, orang berkenaan yang telah kenalan rapat kepada menteri ke, perdana menteri ke, siapa ke kan, dia selepas dilantik dalam satu GLC ke syarikat, kemudian syarikat yang dia menjadi pengerusi ke, dia menjadi presiden ke, CEO ke apa, membeli saham dalam syarikat lain, dan tidak lama selepas itu syarikat yang lain yang dia beli saham itu mendapat projek atau terlibat dalam projek kerajaan, membabitkan dana berbilion-bilion ringgit, sama ada melibatkan kerajaan ataupun dana rakyat dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah cukup untuk dilaksanakan satu siasatan atau pantauan, kerana timbul kemungkinan dengan hubungan dia dengan menteri ke, perdana menteri, dia sudah mendapat maklumat awal sesuatu projek akan dilaksanakan oleh syarikat itu, dan maklumat awal ni memberikan dia satu kelebihan berbanding dengan orang lain, dan dia dapat membeli saham daripada syarikat itu yang seterusnya akan meningkat nilainya apabila syarikat itu terlibat dalam projek kerajaan. So ini adalah satu contoh. Saya tidak hendak kaitkan dengan apa yang telah didakwa oleh orang lain, sedang berlaku atau belum berlaku dan sebagainya. So ini sudah cukup untuk memulakan siasatan. Okey. Sebab kita bukan berurusan dengan orang biasa, kita berurusan dengan seorang yang ada jawatan menteri, timbalan perdana menteri atau timbalan menteri, yang ada maklumat-maklumat yang mungkin telah dimanfaatkan dengan cara yang salah dan melibatkan salah guna kuasa. Dan ini juga perlu disiasat dari sudut rasuah. Mungkin maklumat ini, kelebihan ini yang diberikan kepada orang kenalan rapat kepada menteri atau timbalan menteri atau perdana menteri ini adalah satu ganjaran untuk tujuan tertentu. So bila anda pegang jawatan begini, memang perlu berhati-hati apa yang berlaku atau anda lakukan, peluang yang anda berikan kepada orang-orang sekeliling anda, kerana anda akan dipantau, kerana anda sebenarnya duduk dalam kedudukan di mana anda diberi kepercayaan untuk menguruskan pelbagai benda, termasuk melibatkan hak rakyat, kesejahteraan rakyat, duit rakyat, duit negara. So benda ni penting. Sama jugalah contohnya, saya beri contoh lain, menteri. Kalau orang biasa, saya nak beli satu rumah, saya beli di luar, di bawah harga pasaran, separuh dari harga pasaran, kerana ada persetujuan antara saya dengan pemilik rumah itu, dia setuju nak jualkan kepada saya di bawah harga pasaran. Tidak menjadi masalah asalkan ada persetujuan dan kemudian ada black and white, hitam putih dan sebagainya. Tetapi tahu tak, jika anda menteri ataupun ketua menteri, tak boleh. Sebab kedudukan anda itu boleh ditafsirkan sebagai penjualan murah tu boleh ditafsirkan sebagai satu bentuk rasuah, sebagai contoh yang perlu disiasat. So with like, macam cerita Spiderman lah, with great power comes great responsibility. So menteri, timbalan menteri, perdana menteri dan sebagainya perlu bertanggungjawab dalam situasi sebegini, dan penjelasan perlu diberi kepada rakyat oleh pihak yang menyiasat untuk memberi kepastian bahawa tidak berlaku salah guna kuasa, tidak berlaku sesuatu yang melanggar undang-undang. Ya. So itu jawapan saya, ya, kepada soalan yang ditanya, tanpa merujuk kepada mana-mana kes, walaupun saya tahu ada pihak yang sedang merujuk kepada satu kes, ya, tetapi ini secara am, ya.
So rakyat ada hak untuk mendapat penjelasan, bukan sekadar penjelasan daripada pihak kenalan rapat menteri yang dapat projek ke apa. Itu tak cukup, ya. Penjelasan yang terperinci, detail, what is happening, ya. Jangan lupa, inilah kerajaan di mana orang-orang dia sebelum PRU15, bila dia cerita babak ketelusan, dia cerita dia nak detail, dia nak forensic audit, dia nak ini, dia nak itu. Jadi selepas PRU15, sebenarnya dia perlu kekalkan komitmen dia untuk memberi penjelasan yang detail, supaya sesuatu perkara yang mencurigakan itu dapat diperjelaskan sejelas-jelasnya kepada rakyat. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.